Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikgu akan menyambung lagi tajuk sejarah tingkatan 5, iaitu bab 9, dasar luar Malaysia. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan peranan Malaysia dalam negara Commonwealth ataupun pertubuhan Commonwealth. Tajuk 9.4. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai dalam perkongsian ini ialah pelajar dapat menghuraikan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Untuk makluman semua pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan Badan Commonwealth? Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Penyertaan dalam Commonwealth memberikan manfaat yang besar kepada negara kita Malaysia, di mana Malaysia memperjuangkan 3 perkara, iaitu hak asasi manusia, kedua, kerjasama ekonomi dan pembangunan dalam bidang sosial. Penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam Badan Commonwealth. Malaysia sentiasa memberi komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur dan dilaksanakan oleh Badan Commonwealth. Antaranya ialah kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Commonwealth. Kedua, Malaysia terlibat dalam penyertaan sukan Commonwealth. Ketiga, membangkitkan pelbagai isu, contohnya dasar apartheid dalam syurga, iaitu mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Yang keempat, Malaysia pernah menjadi tuan rumah syurga pada tahun 1989. Itulah antara 4 komitmen Malaysia dalam Badan Commonwealth. Seterusnya, kita lihat pula sumbangan Malaysia dalam Badan Commonwealth. Itu terdiri daripada 6 sumbangan. Pertama, merujuk kepada terlibat dalam rancangan Colombo. Kedua, kerjasama pertahanan. Ketiga, kerjasama dalam aspek ekonomi. Keempat, penentangan dasar apartheid. Kelima, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun syurga. Dan yang keenam ialah terlibat dalam sukan Commonwealth. Kita lihat satu persatu. Apakah sumbangan dan peranan Malaysia dalam rancangan Colombo? Malaysia menyertai rancangan Colombo, iaitu satu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Ianya bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan yang dialami oleh negara anggota Commonwealth. Seterusnya, mendapat khidmat nasihat tentang pelbagai perkara termasuklah pendidikan, pertanian
teknikal dan kesihatan. Terdapat juga program latihan untuk kaki tangan awam dan sektor swasta. Seterusnya, Malaysia juga memberikan pelbagai bantuan kepada negara anggota yang belum membangun. Sumbangan Malaysia juga dapat dilihat dalam aspek kerjasama pertahanan. Malaysia turut terlibat dalam aspek kerjasama pertahanan melalui perjanjian yang ditermeterai pada 12 Oktober 1957 antara Kerajaan British dan Tanah Melayu. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkukuhkan pertahanan oleh Kerajaan British dan negara-negara Commonwealth. Kerajaan juga menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth, sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun untuk keperluan antarabangsa. Sumbangan Malaysia yang ketiga ialah dalam aspek kerjasama ekonomi. Negara Commonwealth merupakan rakam dagang Malaysia yang penting, di mana komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Kadar cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital juga dikenakan dengan harga yang rendah. Selain daripada itu, terdapat kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth juga turut disediakan. Terdapat juga pelaburan daripada negara-negara Commonwealth untuk pembangunan ekonomi negara. Sumbangan Malaysia yang keempat ialah melalui penentangan dasar apartheid. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar apartheid? Dasar apartheid merupakan satu dasar yang telah diperkenalkan oleh Afrika Selatan pada tahun 1948 hingga tahun 1999. Ia merujuk kepada pemisahan antara kaum kulit putih dan kulit hitam. Dan prinsip ini telah menyebabkan pertentangan kerana telah memberi layanan dan kedudukan yang rendah kepada kaum kulit hitam. Malaysia menentang dasar apartheid dengan lantang kerana dasar ini dianggap menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang rakyat berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama-sama dengan negara lain menyuarakan isu ini dalam Badan Commonwealth telah menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada pertubuhan Commonwealth. Seterusnya, sumbangan Malaysia dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun Shogun. Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang diadakan sebanyak 2 kali 2 tahun sekali. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan isu semasa berkaitan dengan antarabangsa yang melibatkan negara anggota. Malah Malaysia juga pernah dipilih menjadi tuan rumah persidangan Shogun ataupun mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth pada tahun 1989. Sumbangan dan penyertaan Malaysia yang terakhir ialah dalam sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth diadakan setiap 4 tahun sekali. Merupakan sukan kedua terbesar di dunia selepas sukan Olimpik. Penyertaan Malaysia mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah mengharumkan
nama negara di persada dunia. Malah Malaysia juga turut menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Secara rumusannya, penyertaan Malaysia dalam Badan Commonwealth membawa manfaat dari sudut ekonomi, sosial dan politik negara kita. Ruang ini membolehkan kita menonjolkan kewibawaan negara dalam menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu yang dibincangkan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bekerjasama memastikan negara kita dihormati oleh negara lain. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Sebelum berundur, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua penonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.